berbaris atas, fathah. Baik, kita ambil contoh dulu. Kita tengok kepada Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Satu, dua, tiga ni nak kenalnya senang. Cuma dalam kelas ni saya tunjukkan jugalah, nak bagikan kita lebih tepat memahaminya. Tengok surah Al-Falaq. Baik, dapat nah? Baik, keberkatan kuliah, kita baca dulu surah Al-Falaq ini bersama-sama. Ikut bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasada. Rewah. Jadi dalam surah ini saya bagi contoh sebab memang banyak yang nombor satu tu, iaitu huruf alif yang kosong, yang tak ada apa-apa tanda, disebut sebagai alif mad. Sebelumnya huruf yang berbaris atas, yang fathah. Pertamanya ayat kedua, syarrima ma itu mad asli. Kemudian ayat yang ketiga, syarriqa siqin idza, maka qa dengan idza itu. Kemudian ayat yang kelima, syarriha sidin idza, maka itu adalah mad asli. Dan mad asli bacaannya telah ditetapkan di mana-mana. Mad asli yang 5 ni bacaannya adalah dua harakat. Diharuskan sehingga 3, tapi jangan kurang daripada 2. Jangan kurang. Dibolehkan harus sehingga 3 mengikut rentak bacaan, tapi jangan pergi kepada 4. 4 ni tak boleh dah. Kalau pergi 4 harakat, dia sudah jadi mad far'i. Maka dibolehkan sehingga 3 harakat, terutama orang yang memang nak jaga sungguh. Min syarri ma khalaq, 2 harakat. Kalau kita baca min syarri ma khalaq, salahlah. Kalau lebih daripada 3 harakat itu, dia sudah jadi mad yang lain, dia pindah kepada hukum mad far'i. Sebab mad asli ini 2 harakat. Kalau orang tanya 2 harakat, cuma diharuskan menjadi 3 ikut kepada rentak bacaan. Jangan kurang pula daripada 2. Min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, tak dapat 2, salah juga. Jadi kena jagalah. Maka itu yang pertama, iaitu alif sebelumnya fathah. Jadi huruf alif sebelumnya huruf yang berbaris atas. Baik, yang kedua iaitu waw. Bila kata waw sebelumnya dhammah. Jadi maksud waw ni juga sama macam alif tadi. Waw itu mungkin waw yang tak ada tanda apa-apa atau ada tanda mati. Dan sebelumnya hurufnya berbaris hadapan.
Ada juga yang keliru antara ada tanda dengan tak ada tanda. Contohlah. Ya, gelap. Demo lah kata, saya nampak. Huruf tak nampak. Wallahu a'lam. Terima kasih ya. Haba terang-terang. Apa dia? Kipas adanya. Ada. Oi, khasnya ni. Khasnya ustaz jaga saya. Ada khasnya. Jadi macam ain waw depan o kan. Ni mat asli. Waw ni sama ada kosong tak ada apa tanda ataupun ada tanda mati. Itulah maksudnya. Maka dia juga adalah yang kedua, iaitu waw sebelumnya dhammah. Jadi huruf waw sama ada tak ada apa-apa tanda ataupun ada tanda mati, tanda sukun, dan sebelumnya hurufnya adalah dhammah, iaitu huruf yang berbaris depan. Yang sebut baris depan, baris atas ni kita lah. Dalam bahasa asalnya tak ada tulis atas depan. Dia tulis dhammah, kasrah, fathah. Saya sebut sepintas lalu. Apa maksud fathah tadi? Sebenarnya fathah ni bukan maksudnya baris atas. Kita je, tok nenek kita nak mengenalikan kita, dia kata baris atas. Fathah ni maksudnya kan terbuka. Terbuka. Sebab tu surah Al-Fatihah, surah pembukaan. Terbuka. Apa maksud terbuka? Menyebut bunyi fathah, bebio kita lah kena terbuka. Tu kata terbuka. Tapi jangan tambah pula terenganga. Tak boleh lah. Dia terbuka aja. Kan? Min syarriha, terbuka. Kalau tertutup, min syarriha, tak mahunya. Itu maksud fathah. Jadi masuk dhammah pula. Bukan masuk dhammah tu bagi depan. Kita sebut bagi depan. Kak-kak siapa nak berani jawab kenapa kita tok nenek sebut bagi depan? Kalau anak cucu tanya, dengar Ustaz Jamil kata dhammah tu bukan maksud bagi depan. Jadi hari sebut bagi depan tu pasal apa? Abang-abang, kita sebut bagi depan kan? Sebab baris tu maksudnya bunyi. Bunyi dia ke depan. Jadi baris depan dhammah dia mesti kena muncung mulut. Itu maksud dhammah. Dhammah ni bibir kita berkumpul. Dhammah ni maksudnya berkumpul bibir tu. Siapa yang baca baris depan tak kumpulkan bibir tu ke depan, bukan dhammah. Macam surah Al-Falaq tu, qul a'u. Cuba tengok tuan-tuan. Saya ni berkumpul ke tidak? Qul a'u. Tak ada kan? Dia qul a'udzu birabb, tak tepat lah. Dia kena qul a'u. Qul a'u. Jadi maksud dhammah ni berkumpul, bibir tu berkumpul ke depan. Dan yang ketiga itu kasrah. Saya siaplah kasrah. Siapa kontraktor kelas F? Kontraktor kelas F ni amat mengenali kasrah ni, tapi tak sebutlah kasrah. Bila buat jalan 6 kaki kampung tu, bila tabur batu tu, batu apa dipanggil? Cikgu? Crash run. Itulah kasrah. Pecah. Bibir kita seperti dipecahkan. Itu maksudnya kasrah, baris bawah. Sebab itu nak sebut baris bawah, bibir kita kena pecahkan, lebarkan. Jama'i. Dia kena betul-betul macam orang senyum tu. Kalau jama'i, dia tak maunya, tak jadi betul-betul nama.
Itu maksud kasrah. Baik yang kedua itu, iaitu waw sebelumnya dhammah. Maknanya huruf waw sama ada tanda mati ataupun kosong sebelumnya huruf yang kita sebut sebagai baris depan. Jadi dalam surah Al-Falaq, jadi qul a'u tu. A'u itu mad asli dhammah. Mad asli dhammah. Jadi kalau dalam surah An-Nas, cuba tengok surah An-Nas. Pertamanya ayat yang pertama qul a'u, kemudian ayat yang kelima tu. Allazi yuwaswisu fi sudu tu. Du itu adalah mad asli, dua harakat. Abang-abang, kak-kak pagi tadi sebelum sembahyang subuh baca tak surah An-Nas sebelum usalli? Ada yang ngangguk, ada yang ngelin, ada yang diam je. Nak ngaku ke tak ngaku? Nak ngaku ke tak ngaku? Sebab itulah ada yang sambil baca dalam sembahyang tadi ternampak-nampak muka Ustaz Jema'i. Sebab tahu sekejap lagi pukul 9 kan? Handsome ke tidak ni? Kan? Siapa yang tunjuk tu? Hak yang duk atas bau yang kita tak halau tadi. Sebab tak baca surah An-Nas. Baca surah An-Nas sebelum semayang bukan sunnah. Bukan sunnah lah. Bukan daripada Nabi SAW. Juga bukan daripada para sahabat. Tetapi dia disyorkan oleh tabi'in. Tabi'in ni yang selepas sahabat lah. Mengesyorkan supaya, sebab Allah kata banyakkan minta. Jadi kita nak semayang, kita nak minta supaya semayang kita ni kalau boleh khusyuk. Itu sebab allazi yuwaswisu fi, kalau boleh tak ada gangguan kan. Sebab itu kita kata, kita baca dia min syarril waswa khannas. Khannas tu pengganggu. Bila tak baca kalau dia kata ni member dia kata. Sebab itulah kalau kak cari subuh kalang kabut cukup tak jumpa, pakai terus je telekung atas tu, tengah-tengah semayang dia boleh tunjuk, cukup tu, ada duduk belakang amari terjatuh. Lepas semayang lagi kita tengok memang ada semua. Atau baca surah An-Nas. Jadi dalam baca surah An-Nas, walaupun mad asli itu nampak mudah, tapi oleh kerana gopohnya kita baca, kemungkinan hak 2 rakaat tadi tak dapat. Bila tak dapat, memang salah lah. Sebab dia mad asli. Bunyi panjang yang asal tak boleh diubah. Mad tabi'i. Bunyi panjang yang semula jadi. Mad zati. Bunyi panjang yang memang telah ditentukan atas zat sebutan itu. Jadi kena jaga walaupun nampak mad asli ini mudah. Kalau kita baca gopoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabb. Tu tak dapat 2 harakat. Kena jagalah. Baik, yang ketiganya ya sebelumnya kasrah. Huruf ya. Di mana sebelumnya huruf yang berbaris bawah. Jadi huruf ya ini di dalam bentuk tulisan di dalam Al-Quran, sama ada ya tu ada titik atau tak ada titik. Sama ada dia ada titik 2 atau tak ada titik. Kalau di titik 1, bukan ya lah. Kalau titik 1 apa? Huruf ba kan? Dia mesti sama ada dia ada titik 2 atau dia tak ada titik. Jadi kalau titik 2 tu, mana dia jantan. Kalau hak tak ada titik tu, dia tu betina. Kalau 1 titik tu, hak tu sajad. Sebab ada separuh-separuh. Jadi sama ada dia bertanda mati atau tidak. Yang pentingnya dia huruf ya, sebelumnya hurufnya berbaris bawah. Maka kadang-kadang ada titik, kadang-kadang tak ada titik, kadang-kadang ada tanda sukun, tanda mati, kadang-kadang kosong, tak ada apa.
Jika huruf sebelumnya huruf berbaris bawah, maka dia adalah mad asli kasrah. Mad asli kasrah. Cuba tengok idza ja. Surah An-Nas idza ja. Baik, kita baca surah An-Nas sebagai keberkatan kuliah. Ikut bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Rewah. Baik, tengok ayat yang kedua tu. Pertama, wara'ai. Ya-nya mati, ya-nya ada tanda sukun, maka adakah itu mad asli? Wara'ai. Kenapa bukan? Sebab sebelumnya dia bukan baris bawah kan, dia baris atas, maka dia bukan mad asli. Baik, selepasnya itu yadkhulu, yang tadilah lam waw depan lu. Kemudian fi di, dua kali berturut-turut. Pertamanya fi, fa-nya selepasnya adalah ya yang kosong, tak ada titik, tak ada apa. Dan selepasnya di, ya yang ada titik. Maka kedua-duanya itu adalah mad asli. Cuma ada setengah ustaz, dia katakan fi tu, dia kata duduk dalam nombor 4. Tengok nombor 4 tu. Huruf hijaiyah yang bertanda mad. Maka dia samalah, dia tetap juga mad asli. Kalau kita katakan ya yang tak ada titik itu adalah tanda mad, maka fi itu kekal mad asli. Jadi mad asli kasrah, sama ada ya-nya bertitik ataupun tidak, sama ada tanda mati ataupun tak ada, maka dia adalah mad asli kasrah. Mad asli kasrah. Maka itulah yang utama dalam mengenali mad asli. Alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah. Huruf alif yang kosong atau disebut sebagai alif mad, waw mad, ya mad. Baik. Saya nak kaitkan dalam amalan harian yang 3 ni dulu. Contoh, bismillah. Dalam Fatihah kita bismillah hukumnya wajib. Kemudian dalam amalan harian, Nabi suruh kita mulakan sesuatu dengan bismillah. Baik, saya banyak kali dah tanya, hari ni tanya lagi, tak apa. Biar kita tanya banyak kali kan. Mudah-mudahan lebih ingat. Masa melangkah keluar daripada rumah atau daripada bilik tadi, baca tak bismillah? Kan? Masa nak duduk atas kursi, baca tak bismillah? Ada yang baca, ada yang tak. Kan? Baik, ambil yang ujung tu. Saya tulis yang ujung je. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Sahih. Haya bawah itu apa dia? Mad asli yang nombor 3 kan? Ni mad asli. Cuma bila baca dia jadilah mad far'i. Saya tak nak sentuh mad far'i, saya nak sentuh mad asli ni je. Jadi mad asli ni yang wajib 2 harakat kan? Bayangkan
Orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim, ada tak 2 harakat? Memang hancur, memang salah. Belum lagi pergi kepada mat arid disukun, baru masih lagi mat asli pun dah salah dah. Tambah pula bila baca dengan hukum mat arid disukun. Bayangkan. Sebab mat asli ni di mana-mana pun wajib 2 harakat. Jadi kita kena jaga sungguh. Sebab ramai lah hak depan saya ni okey kan? Hak yang di sebelah Afrika, di sebelah Australia kan? Baru ni saya pun ambil kesempatan juga kadang-kadang tengok bola sepak Piala Asia. Jordan lawan dengan Qatar. Kan? Masa kawan tu nak ambil penalti tu, dia tunjuk muka kawan tu pun. Gambarnya di antaranya baca bismillah lah kot. Kan? Kita anggapkan dia okey lah sebab dia belah Qatar. Kan? Qatar. Tapi bukan semuanya Islam. Tengok ada pemain dia walaupun negara Qatar, tengok bertatu juga kan. Tapi yang penting bila baca, malah tara mana sekalipun, tak boleh kurang daripada 2 harakat sebab memang asal dia adalah mat asli. Tiba-tiba kita Bismillahirrahmanirrahim. Tambah kalau baca Fatihah, semuanya tak ada mat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Memang batal lah. Sebab tidak memelihara. Itu yang dimaksudkan lahnun yang mencedera akan makna dalam syarat Fatihah. Salah satu syarat Fatihah mengikut kitab Hidayatus Sibyan. Dia kata lahnun yang mencedera akan makna. Syarat dia jangan ada ketiadaan lahnun. Lahnun ni bacaan yang salah. Kalau kita baca dia dengan nirrahim, maka menjadi ejaan dia hanya terus kepada mim je. Tidak ada lagi huruf yang ketiga ni, huruf ya. Jadi kena jaga sungguh. Dan kita disunatkan sebelumnya a'udzubillah. Sama jugalah. A'udzubillah ni kalau boleh bacalah selalu. Masuk rumah, masuk bilik, masuk mana-mana tempat pun kalau boleh mulakan dengan a'udz. Sebab kita menyerah diri pada Allah. Kan kita mohon pada Allah perlindungan. Sama juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Padahal ejaannya jim ya mim. Tiba-tiba kita baca rajim. Maka jim ya mim samalah. Dah tak ada dah ninya. Jim ya bawah jim mat asli. Masih kena 2 harakat. Jadi kita yang menyebabkan bacaan salah. Sebab apa? Sebab kita tidak memelihara dia. Kita tahu dia mat arid li sukun, kita tahu dia mat asli, tapi bila baca tak dapat mat asli, tak dapat mat arid li sukun. Sebab itulah yang paling wajib adalah membuatnya. Dan kalau boleh nanti kita akan tahulah kenapa dia jadi mat arid li sukun. Contoh, itu baru kata pergi kepada mat far'i. Maka itulah 3 yang utama yang selalu disebut dalam mana-mana bab tajwid nak menjadikan mat asli. Alif waw ya disebut. Alif waw ya. Baik, ada apa-apa yang nak tanya sebelum nak sambung 4 dan 5? Tanda mati harus ada bagi waw dan ya. Alif memang tak ada lah. Bagi waw dan ya kemungkinan. Kemungkinan. Sebab itu saya sebut tadi, ada tanda mati ke, tak ada tanda mati ke, bagi 2 dan 3. Tapi kalau alif ada tanda mati, dia jadi lain terus. Dia jadi alif ziyadah tu lain terus. Nanti kita akan kenal lah. Tapi waw dengan ya kemungkinan ada tanda mati, sukun. Tanda mati dengan tanda ziyadah ni lain. Tanda ziyadah dia bulat terus. Tanda mati ni separuh bulat. Lain pula lah. Jadi mungkin ada lah untuk ya dan waw. Baik, kita pergi yang keempat. Yang keempat, iaitu huruf hijaiyah
bertanda mat. Baik, yang pertamanya kita nak kena huruf hijaiyah. Apakah yang dimaksudkan huruf hijaiyah? Jadi huruf hijaiyah ni maksudnya huruf yang dieja. Abang-abang, kak-kak masa kecil-kecil dulu bila mengaji rumah tok guru, kita pergi, kita memang diajar bermula dengan mengenai huruf. Itu nama eja. Iaitu alif hingga ya. Jadi kalau orang tanya huruf hijaiyah tu apa? Huruf yang kita eja, alif hingga ya. Huruf hijaiyah. Sebab itu dipanggil eja. Kita ambil daripada perkataan heja. Orang dulu tak sebut eja kan, dia kata heja. Cuba heja, heja tu hijaiyah lah. Daripada perkataan itulah. Cuba heja. Sekarang tinggal eja. Ejaan kan. Huruf hijaiyah. Jadi alif sehinggalah ya. Baik, kalau alif sehingga ya, termasuk alif sendirilah. Huruf hijaiyah ada berapa? 20? 28. Salah. Huruf hijaiyah ada 29. Sebab saya kata termasuk alif. Satu lagi adalah huruf yang menjadikan 29 tu huruf hamzah. Hamzah. Tapi kalau tengok jahama lama ada berapa? Dan jahama lama. Jahama masa saya kecil-kecil, abang-abang kak-kak kecil lah, warna merah, hijau tu lah. Al-Baghdadi ke apa? Ada berapa? Ada 30. Apakah satu lagi? Iaitu lam alif. Kan? Lam alif kan? Kan kita baca alif, ba, ta, sa, jim sampai lam alif, hamzah, ya kan? Padahal lam dah ada. Alif dah ada. Kenapa dibubuh lam alif? Nanti kita akan kenal dah. Apa sebabnya lam alif itu penting. Nanti dalam bab hukum kita akan kenal. Kemudian huruf-huruf yang bukan huruf hijaiyah pula adalah ha dhamir dan ta marbutah. Ha dhamir, ta marbutah. Ha dhamir dan ta marbutah bentuknya sama, iaitu bulat kalau dia duduk di bawah. Kalau ha dhamir bulat kosong, kalau ta marbutah ada titik. Yang ni bukan huruf hijaiyah. Ni bukan huruf hijaiyah. Contoh kan? Yang ni bukan huruf hijaiyah. Samalah ta marbutah bukan huruf hijaiyah. Maknanya kalaulah ha dhamir ni selepasnya adalah waw kecil kan, dia bukan huruf hijaiyah. Sebab itu dia bukan mat asli. Huruf hijaiyah yang bertanda mat. Jadi huruf hijaiyah yang bertanda mat, maka tanda mat ni yang paling utama terbagi kepada 4. Pertama, huruf hijaiyah yang bertanda mat yang kita sebut sebagai alif kecil. Alif kecil tu kan? Itu tanda mat lah tu. Sebagai contohnya, huruf hijaiyah yang pertama yang disebut sebagai alif kecil, itu tanda mat. Jadi yang pertamanya, ataupun ada orang panggil apa? Alif kecil. Alif kecil. Alif kecil tok nenek kita sebut sebagai alif kecil. Tengok surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Baik, keberkatan kuliah kita baca bersama-sama Al-Kafirun, ikut bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La
a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Rewah. Baik, tengok ayat ketiga dan ayat kelima, dia adalah ayat yang lafaz bacaan yang sama. Tu. Wala antum tu kan. Kalau tak ada tanda alif kecil itu, maka dia bukan mat. Sebab itu dia letakkan, sebab itu dia kata huruf hijaiyah, ain tu huruf hijaiyah yang bertanda mat. Jadi tanda mat yang pertama adalah berbentuk alif kecilnya. Tak ada yang berbentuk alif kecil itu, maka dia bukan dari segi tulisan lah. Dari segi tulisannya, dia bukan mat. Jadi itu yang pertama, huruf hijaiyah yang bertanda mat, alif kecil. Begitulah juga dalam surah-surah yang lain. Contohnya sebelah, tengok surah Quraisy. Cuba tengok sebelah surah Quraisy. Ila la tu. La tu kan. Sebab itu diletakkan. Kalau Quranul Majid, dia letak baris hak yang alif kecil tu je. Kalau katalah contohnya kan, tadi. Hak baru ya. Contoh tadilah. Tadi kan. Kalau dalam Quranul Majid, dia letak terus gitu je. Tapi dalam Quran Rasam Osmani ni punya nak kukuhkan lagi. Pertama dia letak baris begitu, mengingatkan dia bunyi fathah. Kemudian dia letakkan alif kecil itu, tanda mat. Sebab baca dia dengan dua harakat. Samalah seperti tadi mat asli. Baik, yang keduanya tanda waw kecil. Waw kecil, tanda mat. Maka waw kecil ini dalam surah-surah yang lazim ni saya tak jumpa. Cuma jumpa di dalam surah-surah yang panjang. Tak banyak lah, tak banyak. Contohnya buka muka surat 60. Muka surat 60. Tengok muka surat 60. Baris atas sekali. Bagi kalimah yalwuna, yalwu. Sebelah waw yang dhammah itu ada waw kecil kan? Waw kecil itulah tanda mat. Mengingatkan dia adalah seperti waw depan wu. Wu. Itu contohnya. Jadi kalau jumpa waw kecil begitu, sebelumnya huruf hijaiyah. Waw tu huruf hijaiyah ke bukan? Dia adalah huruf hijaiyah.
Kemudian yang ketiganya yang bertanda mat samalah dengan alif waw tadi, iaitu ya kecil. Ya kecil. Alif kecil, waw kecil, ya kecil. Maka untuk ya kecil ini, tengok muka surat 9. Muka surat 9. Muka surat 9. Bawah sekali, sebelah kanan. Kalimah an-nabiyyi. An-nabiyyi. Yi itu. Kita baca yi itu wajib 2 harakat kerana dia mat asli. Kenapa dia mat asli? Kerana ya yang berbaris bawah diikuti dengan tanda mat ya kecil. Jadi bacaan dia jadi an-nabiyyi. Kita baca dia dengan 2 harakat sebab dia adalah mat asli. Itu contoh. Baik, yang jadi kelirunya, yang jadi keliru tentang waw kecil, ya kecil ni. Alif kecil tak ada masalah. Waw kecil, ya kecil. Baik, waw kecil. Balik kepada, tengok kepada mana tadi? Surah Al-Masad. Balik kepada surah Al-Masad. Tak jumpa surah Al-Masad, tengok Tabbat. Baik. Pertama tengok ayat yang kedua. Luhu wama. Luhu wama. Ada waw kecil kan? Maka ramai juga keliru bahawa dia mengatakan itu juga adalah mat asli. Bukan. Kenapa hu tu bukan mat asli? Kalau kita ditanya oleh anak, oleh cucu, oleh kawan, bacanya 2 harakat juga. Ma'agna anhu maluhu wa ma, 2 harakat kan? Tapi dia bukan mat asli. Kalau ditanya kenapa bukan mat asli? Jawapannya balik kepada pengenalan tu. Mat asli adalah huruf hijaiyah. Maka ha itu bukan huruf hijaiyah. Ha itu adalah ha dhamir. Sebab tu dia bukan mat asli. Bermakna dia hukum yang lain. Nanti kita akan kenal dia adalah mat silah qasirah. Kenapa bukan mat asli? Kenapa mat silah qasirah? Itu jadi mat far'i. Kalau ditanya hu tu kenapa bukan mat asli? Sebab ha itu bukan huruf hijaiyah. Syarat mat asli dia mesti huruf hijaiyah. Sama jugalah baris kedua di bawah hujung sekali. Wa mra'atuhu tu. Sama juga. Wa mra'atuhu ham. Hu itu. Memang baca dia 2 harakat. Nanti kita kena maksilah qasirah juga adalah 2 harakat. Maka hu itu juga bukan mat asli. Kenapa bukan? Sebab ha dhamir itu bukan huruf hijaiyah. Jadi besok kita lah kena tahu. Kalau besok anak kita baca hu tu 4 harakat, salah, kena baca 2 harakat. Dia kata pasal apa mak ayah baca 2 harakat sebab dia mat asli. Kita yang cerita salah. Nanti kita akan kena dia mat silah qasirah. Baik, bagi itu jugalah bagi ya yang kecil. Bagi ya yang kecil. Cuba tengok surah Al-Adiyat, Wal-Adiyah. Wal-Adiyah. Muka surat 599. Ini bagi yang kecil pula.
Baik, keberkatan kuliah, kita baca bersama-sama surah Al-Adiyat. Ikut bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Rewah. Baik, tengok kepada ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayat 3, ayat daripada ayat 4. 3, 4, 5. Fa'atharna bihi fawasatna bihi li rabbihi. Semua hi tu sebelahnya ada ya kecil. Kan ya kecil kan? Maka dia, adakah dia mad asli? Jawabnya bukan. Walaupun bacanya 2 harakat. Kenapa dia bukan mad asli? Sebab dia huruf ha dhamir. Ha dhamir bukan huruf hijaiyah. Sama juga selepasnya wa innahu. Hu itu sekali lagi ada waw kecil. Itu adalah peringatan bagi besok kita akan kenal pula maksilah khosirah. Dalam maksilah besok kita akan kenal waw kecil tu ada ke tak ada ke. Kalau dia hukum maksilah, dia tetap kena baca dengan maksilah. Yang tu kita akan kenal pula. Cuma dalam Quran Rasam Osmani ni semua tandaan-tandaan tu dia bubuh, dia letak. Punya tak nak bagi kita baca salah. Walaupun tak kena hukum. Kita tak kena hukum, kita tahu, oh dia ada ya kecil, seolah-olahnya haya bawahi, baca 2 harakat. Yang sah bacaan adalah sebutan. Kita tak ingat pun apa nama hukum, tak apa. Tetapi yang kita kena ingat tajwid ini, kalaulah ada orang baca salah, kita nak kena terangkanlah. Jadi kesemua hu dan hi tadi bukan mad asli, sebab ha dhamir itu bukan huruf hijaiyah. Jadi yang menjadi mad asli adalah huruf hijaiyah. Oi, lajak sikitlah. Baik, penutup kepada yang keempat. Maka alif kecil, waw kecil, ya kecil. Dan yang keempatnya tanda mad yang banyak juga di dalam Al-Quran sebagai tandaan dia adalah mad asli. Iaitu dipanggil alif maksurah. Dipanggil alif maksurah. Alif maksurah. Alif maksurah ni dia berbentuk ya. Dia berbentuk ya, tak ada titik. Alif maksurah ni dia berbentuk ya, tak ada titik.
Maknanya dia menjadi alif mat. Alif maksurah ni alif mat. Dia berbentuk ya yang tak ada titik. Syarat dia huruf sebelum ya tak ada titik itu adalah juga fathah. Fathah bagi atas. Maka dia juga adalah tanda mat, tanda mat. Sebagai contoh yang nyata, tengok wadduha. Tengok wadduha. Dapatnya 596, muka surat 596, wadduha. Maka kebanyakan ayat-ayat bagi surah Ad-Duha ini di hujungnya itu adalah mat asli, 2 harakat. Maka dibentukkan seperti ya. Punya nak kukuhkan lagi, dia itu adalah mat asli. Udahlah ada ya alif maksurah. Diletak pula alif kecil itu lagi. Tanda sungguh-sungguh dia nak suruh kita baca 2 harakat. Sebab itu kita baca dia wadduha 2 harakat. Cumanya, cuba tengok ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ujungnya tu. Oleh kerana antara waw dengan ya tak ada titik dengan tanda mat alif kecil itu jauh. Rupa-rupanya ada juga bacanya begini. Alam yajidaka yatiman fa'awaya. Dia bantainya waya terus. Sebab dia anggapkan ya tu ya bersendirian. Padahal ya tu tak ada titik. Kalau tak ada alif kecil tu sekalipun, dia tetap mat asli. Kenapa bubuh alif kecil pula lagi? Alif kecil tanda mat. 2 kali tanda mat dibubuh. Baik, bukti kalau tak ada alif kecil pun kena baca dia dengan mat asli. Cuba tengok muka surat yang sama di atas sekali. Di atas sekali. Ayat ke-15 hujung tu. Dalam Quran Abang dan Kak ada tak alif kecil? Illal ashqa tu. Ashqa qa tu. Ada tak alif kecil situ? Tak ada kan? Tapi kalau waqaf, dia wajib baca 2 harakat kerana dia adalah mat asli. Cuma kenapa tak bubuh alif kecil? Sebab dia nak peringatkan kalau baca sambung. Jadi ashqal ladzi. Tapi kalau waqaf, dia kekal sebagai mat asli 2 harakat. Ashqa. Sama juga di bawahnya atqa. Tak ada alif kecil, tetapi adanya alif maksurah. Setengah-setengah tempat disebut alif bengkok. Alif maksurah tu disebut alif bengkok. Alif bengkok. Dia alif sebenarnya. Kenapa dibubuh seperti huruf ya? Kenapa dia tak buat wadduha ha alif datiha kan? Kan kesenang. Dah tentu hak nombor 1 tu. Kenapa dibubuh macam ya? Kalau ditanya anak cucu. Sebab ada qiraat bacaannya mirip bunyi ya. Sebab itu abang-abang kak pernah dengar kan? Wadduha. Sebab itu dibubuhkan seperti huruf ya. Wadduha wal laili idza saja. Itu bukan orang parit ni. Siapa orang parit ni? Sat lagi ngata kat orang parit dah. Dia memang qiraat Hamzah dan qiraat Nafi' bacaannya begitulah. Tapi kita nak baca kena belajarlah qiraatnya. Di dalam kursus-kursus tahsin Al-Quran, maka surah ini dijadikan contoh dalam mengenali beberapa cara membaca qiraat. Disuruhlah kita baca. Ada yang baca begini. Wadduha
Walaili idza saja. Yang tu salah. Idza tu tak ada. Idza tu tetap idza. Kalau dia orang parik sekalipun dia baca idza salah. Yang boleh baca ni dia kata mirip bunyi baris bawah yang ada seperti huruf ya tu. Bantainya me wadda'ika rabbuka wa me qala. Yang tu orang parik suruh. Orang kubu-kubu pun sama lah lebih kurang. Baik, itu sajalah untuk pagi ni. Ada lagi yang kelima. Dan yang kelima ni nampak mudah tetapi penting kerana ada beberapa tempat dalam Al-Quran yang kita langgar mad asli bagi lafaz Al-Jalalah. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Ya. Surah Al-Kafirun ayat pertama. Ya. Baik, tengok Al-Kafirun ayat pertama ya tu. Ya tu ya. Surah Al-Kafirun ayat berapa? Ayat pertama. Sama. Itu yang keempat. Yang keempat nah. Saya tunjuk tadi aja kan. Ka tu juga adalah mad asli. Kerana kaf itu ada alif kecil. Yang keempat. Ka. Nanti bila sampai kepada mad jaiz, ya itu sendiri. Ya itu asalnya mad asli. Dia bukan ya alif dan ta ya nah. Ya ayyuhal kafirun tu ya tu. Ya tu mad asli yang keempat. Dia bukan ya alif dan ta ya. Dia ya dan ta ya. Sebab itu ada tanda alif kecil atas ya tu. Cuma bila bertemu dengan ai, dibubuh tanda panjang. Peringatan besok dia menjadi mad far'i, iaitu mad jaiz munfasil. Ya itu. Jadi soalannya kepada kafirun, ka itu sama dengan a tu. Dia adalah mad asli. Mad asli. Surah Yasin. Ya tu tak ada tanda. Dua harakat. Besok kita kena, iaitu huruf hukum-hukum bagi huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf tunggal. Kenapa baca ya dua harakat? Kenapa baca yasin 6 harakat? Sin tu dibubuh tanda panjang kan? Padahal tanda panjang tu bukan wajib. Tak ada tanda panjang tu, sin tu tetap kena baca 6 harakat. Kenapa? So kita akan kenal lah. Dia mad tabi'i harfi, mad lazim harfi, mukhaffaf. InsyaAllah. Hak tu dan ke tidak entahlah. Harap-harap dan. Harap-harap dan lah. Bukan apa, takut saya pergi dulu. Udahlah kemarin seminggu. Lepas tu dia tu tanda-tanda lah tu. Dekat-dekat lah. Baik, itu sajalah untuk pagi ni. Saya berharap perkongsian pada pagi ni sedikit sebanyak dapat membantu. Walaupun mad asli ni kita anggapkan hukum mad yang mudah. Tetapi bila habis yang kelima nanti, saya akan kongsi tempat-tempat yang kita kena jaga, yang boleh membatalkan sembahyang, terutamanya sebab melibatkan rukun qaul. Setelah seminggu bercuti, hari ini adalah kuliah yang pertama. Dan saya pun melepaskan geram, suara pun bagi kuat sikit, bagi cergas sikit. Mudah-mudahan akan terus cergas dan diharapkan abang-abang dan kak-kak mendoakan saya sihat walafiat. Baik, mohon ampun maaf kalau ada apa-apa yang saya kongsikan pagi ini, kata-kata saya yang mungkin tak disengajakan terkeluar menyentuh peribadi abang-abang dan akak-akak. Kita sudahi majlis dengan membaca suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.